Al-Itizam Relief Program bertempat di TTDI Jaya Shah Alam merupakan salah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang aktif di Malaysia dalam menjalankan aktiviti bantuan. Sedekah yang menjadi jambatan silaturahim sesama insan antara punca yang menjentik nurani Muhammad Rafiq Ravi melibatkan diri sepenuh masa. Jauh berbeza dengan kehidupan sebelum melafazkan kalimah syahadah. Semuanya dengan izin Allah. Kita buat peti sumbangan makanan ini. Kita panggil food donation box, yang mana memberi peluang kepada penduduk setempat untuk datang. Setengah-setengah orang dia suka menyumbang dalam bentuk makanan. Jadi kita sediakan peti itu, mereka boleh masukkan jenis-jenis makanan yang mereka nak sumbang, walaupun sebungkus garam, boleh masuk dalam peti ini 24 jam. Bila-bila boleh masuk. Jadi tujuan kita letak adalah untuk penduduk setempat datang menyumbang, dan makanan itulah kita kumpul-kumpul, cukup satu keluarga, dua keluarga, kita bagi kepada mereka yang memerlukan. Saya tak bekerja, jadi saya tidak dapat, sebelum ni tak dapat bantuan mana-mana lah. Jadi itu saya berterima kasih lah kepada pihak Food Bank Al-Itizam ni, bantu saya sikit sebanyak meringankan beban saya lah. Dengan itu saya ucap banyak terima kasih lah kerana ambil perhatian pada golongan astag di sini. Saya datang sini mohon bantuan sumber makanan, dan kerana saya gaji tidak mencukupi untuk dalam masa tempoh PKP ni, dan yang anak ada 4, gaji RM1,500 tidak mencukupi. Jadi saya dapat tahu yang tempat memohon bantuan ni daripada pengurusi JMB. Dia menguruskan saya datang ke sini. Tugasan ini diberikan kepada beliau yang merupakan seorang mualaf di NGO ini serta bertindak sebagai ketua projek Ceria Malaysia. Hijrah Syahadah menjentik nurani Muhammad Rafiq Ravi untuk mendekatkan diri kepada kerja-kerja kebajikan. Ada NGO ada tolong sikit lah. So sekarang susah punya time PKB punya jam. Ada sikit bantuan sikit, senang sikit lah. So sekarang bisnes pun sudah teruk. So ini macam bantuan lah, kita minta happy lah. Ketika itu saya sendiri seorang yang perlu dibantu. Sebelum itu saya bekerja dengan sebuah bank, dan disebabkan saya sakit selama 2 tahun, saya kehilangan kerja. Kemudian selepas saya menjalani pembedahan sebanyak 2 kali, saya perlu bekerja lah selepas itu. Kerana 2 tahun tak bekerja, duit simpanan semua habis. Dan memang pada masa itu umur saya pun dah 40-an, maka memang tak dapat kerja dengan gaji yang sama. Ada 2 NGO saja yang menawarkan saya kerja, antaranya Al-Itizam Relief Program. Dan ketika itu ialah saya seorang yang perlu dibantu, dan saya mendapati Al-Itizam juga memberi peluang dan ruang kepada saya untuk membantu orang lain pula. Jadi itulah menyebabkan saya memilih untuk bersama dengan Al-Itizam, walaupun gaji jauh lebih rendah daripada kerja lama dulu. Inilah antara barangan yang dikumpul dan dibungkus untuk diberikan kepada mereka yang kesempitan, sama ada yang dihantar kepada golongan yang memerlukan ataupun mereka yang datang untuk mendapatkan sumbangan. Pihak NGO ini banyak menyumbangkan bantuan-bantuan kepada orang yang kurang berkemampuan seperti ibu tunggal, asnaf dan anak yatim. Selain datang ke pejabat, Rafiq juga turut turun padang menyantuni asnaf, terutama rakan mualaf, kerana amat memahami kepayahan yang dilalui selepas mereka memeluk agama Islam di Bandar Country Homes, Rawang, Selangor. Paling menyentuh hati Persada Jenal apabila kami dibawa oleh Rafiq untuk menemui seorang insan bernama Hidayat Sures, seorang saudara baharu yang terpaksa menempuh satu kehidupan yang berliku dalam perjalanan mencari hidayah. Saya dah kahwin ada 6 tahun. Saya sudah aksiden sudah 6 bulan saya tinggal duduk rumah. Ini saya tak mau, anak saya tak mau. Dia kasih halau saya. Dia kasih hantam, saya kasih halau. Tak tahu pergi mana. Saya pergi tidur country home sini. Tong sampah 2 minggu saya tidur.
tahulah Tuhan Allah semua. Saya minta sama Tuhan, tolonglah kasih mati saya, apa saja kasih hidup saya. Itu jam saya tolong sama orang Islam juga sama saya. Sampai sekarang saya berhenti di sini, orang Islam juga. Alhamdulillah. Allah juga tolong sama saya. Itu pasal juga saya hati bagi sama Allah. Untuk muka Islam hati, saya tanya sama Tuhan, apa saja kasih saya hidup, kasih matilah. Anak tak mau, emak tak mau, anak tak mau, siapa-siapa pun tak mau, apa saja kasih hidup saya. Untuk Islamnya orang mari tolong saya. Sampai sekarang pun dia tolong juga, Islamnya orang tolong. Sama itu nama dia Pauli. Dia juga tolong sampai sekarang sama saya. Kasih makan, kasih baju, kasih kasut. Untuk kerja apa lu boleh bikin-bikin. Sampai sekarang dia tolong sama saya. Alhamdulillah. Itu pasal jika saya hati buka bagi sama Tuhan. Islam saya masuk. Saya tolong dia lah. Kalau sejak hari Ahad ke macam itu saya datang lah. Saya datang tolong dia. Dia pun tak ada siapa-siapa, dia seorang je kan. Saya datang lah tolong dia buat apa-apa dia nak buat lah. Tolong aja dengan dia masak-masak ke, kasih sama dia makan sekali-sekali lah. Tak ada orang. Tapi kat kedai bawah dia orang tolong saya sementara je tolong dengan dia. Si anak dia saya tengok dia kesian sebab bini dia tak ada, anak dia tak ada, semua halau dia. Sebab dia pun satu manusia juga kan. Masa kaki dia okey, masa dia okey, dia orang nak. Sekarang kaki dia dah patah, dia tak boleh buat kerja, dia tak nak. Dia halau, dia dah tu. Dia pukul lagi, halau dia dari rumah. Di samping membantu golongan yang memerlukan bantuan di bawah program Ceria Malaysia, Al-Ittizam juga turut aktif dalam membangunkan ekonomi masyarakat Islam. Sudah tentunya bila memeluk Islam ini, dugaan yang paling besar adalah daripada keluarga kita sendiri. Kita disisihkan oleh keluarga kita, tiba-tiba hubungan kita dengan saudara mara kita. Walaupun saya masa itu tidak ada ibu dan bapa, tapi keluarga ataupun ibu saudara saya yang membela saya daripada kecil seperti anak dia sendiri, dia sangat-sangat marahlah dan dia pulaukan saya selama 3-4 tahun. Alhamdulillah, barulah walaupun dah 18 tahun mulut Islam, baru dalam setahun 2 tahun lepas dia sendiri menghubungi saya dan keadaan tambah baik. Itu dugaan yang paling besar. Dugaan yang kedua adalah ketika saya memeluk Islam, sebenarnya saya telah berkahwin baru 2 bulan dengan isteri saya. Jadi saya cerita dengan isteri saya mengenai hasrat saya nak memeluk Islam tu. Dan Alhamdulillah dengan hidayah Allah, isteri saya pun sama-sama memeluk Islam dengan saya. Jadi dugaan yang kedua sudah tentulah dari keluarga dia. Jadi dua sekaligus datang kepada kami. Tapi Alhamdulillah keluarga isteri saya, bapa mertua, ibu mertua saya dan ipar-ipar saya semua memahami dan mereka menghormati keputusan kami, dan tak sampai 2-3 bulan keadaan menjadi biasa. Sama ada yang memberi ataupun mereka yang terlibat secara langsung dengan kerja kebajikan, setiap apa yang dilakukan pasti akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kerana janji yang pasti dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memudahkan orang dalam kesulitan, Allah memudahkannya di dunia dan akhirat. Al-Ittizam ini sebenarnya telah ditubuhkan pada bulan April 2013 dengan tujuan untuk kita menjadi lebih aktif dalam kerja-kerja bantuan kemanusiaan. Di samping itu, kita mahukan projek-projek kita terurus dengan baik dan juga projek-projek yang berjalan secara berterusan. Kita utamakan projek-projek yang untuk membina satu kehidupan masyarakat, dan ini memerlukan satu projek yang teratur dan konsisten. Ini adalah salah satu tujuan utama pihak Al-Ittizam ditubuhkan.
Kehidupan di dunia penuh dengan ujian. Setiap ujian itu menjadikan kita insan yang kuat. Ada pahala dan nikmat syurga bagi mereka yang sabar meniti dugaan yang datang dan pergi. Ada ganjaran pula yang menanti kepada mereka yang cakna atas kesusahan orang lain. Kerana fitrahnya, antara mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan, perlu saling bantu-membantu dalam memastikan aspirasi keluarga Malaysia berjalan seiring. Kita telah memulakan projek Ceria Malaysia ini sejak daripada asal daripada tahun 2013. Walau bagaimanapun pada 2017 kami mengambil keputusan bahawa untuk menjadikan projek-projek Ceria Malaysia ini projek utama, projek tunjang al-ihtisam untuk membantu rakyat Malaysia sendiri yang menghadapi pelbagai isu seperti disaster relief, seperti kemiskinan, sekarang ni COVID dan sebagainya. Jadi kita melihat projek Ceria Malaysia ini memerlukan satu pengurusan yang baik untuk dia dapat berjalan dengan sempurna dan mencapai sasarannya. Jadi pada 2017 kita memikirkan bahawa kita perlu memperkokohkan projek Ceria Malaysia dengan kita mengambil seorang pengurus projek yang mampu merancang dari segala-galanya, merancang projek, merancang keuangan, mengumpul dana dan berkomunikasi dengan kumpulan-kumpulan yang kita nak sasarkan untuk berkoordinasi dengan dengan partner-partner kita yang berada di seluruh Malaysia. Dengan ini kita mengambil keputusan bahawa 2017 kita akan mengambil seorang ketua projek untuk menjadikan Ceria Malaysia ini lebih berkesan, lebih berperanan dalam aktiviti al-ihtisam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal وصحبه حق قدره